Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alangkah indahnya hidup bersama Al-Quran. Dan alangkah banyaknya manusia yang mensia-siakan Al-Quran. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari ahli Al-Quran dan memberikan taufik serta membantu kita. Kita perlu kepada kekuatan, kita perlu kepada hidayah, kita perlu kepada taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba yang dekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita termotivasi dengan kata-kata semangat untuk menjadi dari ahli Al-Quran. Dan motivasi yang paling baik untuk kita mempelajari Al-Quran adalah dengan mengetahui kelebihan, fadilat, keutamaan yang ada pada Al-Quran. Dan itulah yang kita baca dalam kitab kita, 40 hadis berkaitan dengan Al-Quran. InsyaAllah tuan-tuan yang dirahmati Allah, siapa yang nak download PDF kitab ini, saya dah letak dah? Belum? Boleh Google pun tak apa. Admin kita tak sempat lagi nak letak link untuk PDF ni. Tapi sebenarnya kitab ni ada PDF dia. Saya pun baca daripada nuskhah PDF. Jadi sama-samalah kita ambil manfaat daripadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati penulis kitab ini dan juga Syekh Ahmad Abdul Razak serta penterjemah buku ni, okay? Penterjemah buku ini, insya-Allah. Baik. Hadis yang kita bersama dengannya pada pagi ini ialah hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10. Okey. Hadis yang ke-10 di bawah tajuk anjuran untuk mendengarkan Al-Quran. Okay. Bererti dalam agama kita, selain daripada membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran juga dikira ibadah. Okay, kalau ada orang tu dia tak mampu nak baca Quran, tapi dia mampu dengar Quran, dengar Quran pun menjadi ibadah. Ataupun sebahagian orang dia baca Quran, dia letih lah nak baca, tak larat dah, tapi dia dengar Quran, insya-Allah itu pun dapat pahala. Sebab apa? Sebab dalam agama ada anjuran untuk mendengarkan Al-Quran. Dan hadis ini menjadi dalil kepada permasalahan tersebut. Seperti mana orang tanya Syekh bin Baz rahimahullah. Orang tanya, "Idza istami'tu ila al-Qur'anil Karim min syaritin aw ayyi idza'ah fa hal lil ajr?" Seandainya saya dengar Quran daripada kaset ataupun radio. Sekarang ni kalau kita tengok dalam internet lah, YouTube ke MP3 ke, boleh tak kita pahala dengar Quran? Orang tanya Syekh bin Baz rahimahullah. Jadi jawapannya na'am, ya. Dan Syekh berdalil dengan hadis yang kita nak baca nanti. Saya bagi jawapan ni dulu supaya kita tahu kelebihan mendengarkan Quran ni ada kelebihan. Syekh kata apa? Syekh bin Baz jawab, "Na'am, idza istami'ta lil qira'ah fa anta ma'jur." Kalau kamu dengar Quran, kamu dapat pahala. Termasuk dalam perintah Allah, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu."
wa ansitu, apabila dibacakan kepadamu Al-Quran atau dibacakan Al-Quran, fastami'u, dengar, wa ansitu, diam. Fa anta ala khairin azim, kamu sebenarnya mendapat kebaikan yang besar. Dan orang yang mendengar mendapat pahala, kata Syekh bin Baz, orang yang mendengar mendapat pahala, dia berkongsi pahala dengan pembaca. Setiap huruf satu kebaikan. Yang kita dah baca sebelum ni kan, satu kebaikan 10 kali ganda. Jadi Syekh kata, kita yang dengar ni dapat pahala sama dengan yang baca. Kita kongsi pahala dia. Okay? Kalau gitu ginyo kita tak dengar, duk dengar lagu je lah ni. Duk khilaf muzik boleh ke haram ke harus ke makruh ke apa. Sebenarnya orang para sahabat dulu, selain daripada mengharamkan muzik tu, selain kada hukum muzik tu haram, tapi mereka sebenarnya tak ada masa nak dengar muzik ni, sebab mereka sibuk dengan Al-Quran. Baik. Wa idza jalasu jami'an qara'a 'alaihim ahaduhum, sama ada dia baca Quran dengan radio ataupun berkumpul, seorang baca orang lain dengar dan bertadabbur, semua itu kebaikan yang banyak. Kenapa? Kenapa? Kerana Nabi SAW berkumpul dengan sahabat dan Nabi membacakan kepada mereka Al-Quran dan mengajarkannya. Dan pernah Nabi SAW memerintahkan sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud untuk membaca kepadanya Al-Quran. Dan inilah hadis yang kita nak baca pada hari ini. Nabi SAW pernah suruh Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu membacakan kepadanya Al-Quran. Baik, hadis yang kita baca. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'u alayya al-Qur'an. Qala faqultu ya Rasulullah aqra'u alayka wa alayka unzil. Qala inni ashtahi an asma'ahu min ghairi. Faqara'tu an-nisaa hatta idza balagtu fakayfa idza ji'na min kulli ummatin bishahid wa ji'na bika 'ala haula'i shahida. Rafa'tu ra'si aw ghamazani rajulun ila jambi farafa'tu ra'si fara'aitu dumu'ahu tasil. Rawahul Bukhari, muttafaqun alaih. Okey. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, perdengarkanlah kepadaku bacaanmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bacakan kepadaku Quran. Bacakan kepadaku Quran. Iqra' alayya al-Quran. Aku pun berkata, aku di sini ialah Abdullah ibn Mas'ud. Aku berkata, aku membacanya untuk kamu sedangkan ia diturunkan kepadamu, wahai Rasulullah. Ya Rasulullah, aqra'u alayka wa alayka unzil. Wahai Rasulullah, aku baca kepada kamu sedangkan Quran tu turun kepada kamu. Patutnya aku dengar daripada kamu. Sekarang ni kamu nak dengar daripada aku. Jadi Abdullah bin Mas'ud pun heran. Takkan aku nak baca Quran kepada Nabi sedang Quran tu turun kepada Nabi? Hak selayaknya aku yang dengar daripada Nabi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku ingin sekali mendengar dari orang lain. Nabi kata, aku nak dengar orang lain baca. Maka Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kemudian aku membaca surah An-Nisa. Ketika aku sampai pada ayat yang berbunyi, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid waj'na bika 'ala haula'i syahida. Ayat tu.
yang bermaksud bagaimanakah halnya apabila kami mendatangkan seorang saksi, yakni Rasul dari tiap-tiap umat, dan kami mendatangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka itu sebagai umatmu. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maksud ayat ni, sebelum kita pergi kembali kepada hadis, tapi maksud ayat ni ialah pada hari akhirat nanti setiap umat akan dipersaksikan oleh Rasulnya. Jadi bila umat ni datang dibawa menghadap Allah, Rasul mereka akan mempersaksikan kepada Allah, ya Allah, fulan dia ikut aku, fulan dia ikut aku, fulan beriman kepadaku. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Setiap umat ada saksi. Saksi umat tersebut adalah Rasul mereka. Waji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi ke atas mereka semua itu. Semua ni maknanya umat Nabi dan umat selain daripada Nabi. Umat selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi umatnya dan juga umat-umat sebelumnya, bahawa betul Nabi ni pengikut dia, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk umat terdahulu. Kenapa? Kerana dalam Quran Allah cerita kepada Nabi semua perihal umat-umat terdahulu. Jadi besarnya kedudukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai ayat tu, berapa muka surat ayat? Surah An-Nisa ni berada pada juzuk yang keempat, 5 muka surat juzuk yang juzuk 4. Kemudian tambah lagi 3 muka surat setengah, lebih kurang 8 muka surat lah kalau bacaan kita hari ni. Muka surat kita hari ni, Ibnu Mas'ud baca 8 muka surat lebih. Lamalah, sekitar dalam, kalau kita kat 15 minit dia baca. Kemudian tengah-tengah dia baca tu, aku mengangkat kepalaku. Dia pun tengah baca, dia tunduk tu, dia pun angkat kepala. Atau ada seseorang di sampingku memberikan isyarat, lalu aku pun mengangkat kepala. Mana ada orang bagi isyarat kepadaku. Dia kata orang, ghamazani rajulun. Ghamaz ni maknanya ada seorang tu dia tolak ataupun dia pukul lah aku ila jambi, di tepi aku. Rajulun ila jambi, seorang lelaki duduk tepi aku ni, dia bagi isyarat, dia pukul, bagi isyarat lah. Dia kata apa? Lepas dia bagi isyarat, aku pun mengangkat kepala dan aku melihat air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menitis. Air mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menitis. Jadi berdasarkan hadis ni lah, diambil pelajaran daripada hadis ni, dianjurkan untuk senantiasa mendengarkan bacaan Al-Quran dari yang lainnya. Kerana mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain akan memudahkan kita memahami dan mentadabburi ayat Al-Quran daripada bacaan kita sendiri. Jadi kalau ada orang dia suka baca Quran dan mentadabbur, ada orang ni bacaan dia ni kita boleh ikut bacaan dia. Kita baca, kita dengar dia baca, seronok. Pasal apa? Dengan intonasi dia, dengan cara dia wakaf, dengan makhrajnya yang betul, tajwidnya yang baik. Akhir sekali memudahkan kita untuk mentadabbur maknanya. Kalau sekarang ni tuan-tuan, kita boleh buka dalam YouTube Quran Daily.
Quran Daily. Quran Daily yang kita punya ni PQDM. Tadabbur Daily, Tadabbur Daily. Saya pernah sebut kepada Kak Na dulu, kita boleh buat macam Tadabbur Daily. Tuan-tuan boleh tengok Tadabbur Daily, dia buat ayat Quran, bawah tu dia ada makna terjemahan dia. Dan dia bagi pula gambar belakang dia tu, dia buat gambar-gambar yang ada kaitan dengan makna dia. Jadi ada visual, ada audio dan ada bacaan. So itu antara cara kita tadabbur yang baik. Cara kita tadabbur yang baik. So dianjurkan kalau kita ni kalau kita baca Quran, kadang-kadang kita laju, kadang-kadang kita cepat, lepas tu kita tak faham pula kan. Tapi jangan pula sampai dia dengar je, tak baca paksa dah. Dia apa? Kenapa ni? Aku dapat pahala dah sebab dengar Quran, tak baca pun tak apa. Janganlah macam tu kan. Biar dia baca juga. Baca, cuma kadang-kadang kita dengar Al-Quran, dia mudah untuk kita memahami dan mentadabburi maknanya. Okey. Kemudian, yang kedua, ulasan. Kata perdengarkanlah kepadaku bacaanmu, Iqra' alayya al-Quran, bererti atau memberikan isyarat dibolehkannya mengkhususkan salah seorang dari murid dari yang lainnya serta memberi kesempatan bagi murid untuk menimbulkan rasa percaya diri dalam dirinya. Ini antara faedah dia lah. Bila Nabi SAW bacakan Al-Quran, maknanya boleh saja kita minta salah seorang daripada anak murid kita baca Quran untuk memberikan dia pengiktirafan ke, ataupun untuk memberikan dia rasa percaya diri ke, atau kita sendiri memang nak dengar bacaan dia sedap ke, terpulanglah mana-mana pun tapi dibenarkan. Okey, jadi sebab tu kita kalau orang tanya kita musim Ramadan dulu musim Ramadan dulu dia pergi masjid jauh, dia tak pergi masjid dekat rumah dia. Pasal apa? Tarawih kat rumah dia tu baca pendek-pendek, lepas tu dia memang baca laju. Masjid jauh tu dia baca tartil dengan baca sedap. Okey. So dia kata, apa pergi masjid jauh-jauh? Masjid kita tak ada orang ni gini. Persoalan dia, boleh tak kita pergi cari qari atau bacaan yang baik untuk kita memudahkan tadabbur Al-Quran? Jawapannya boleh lah. Pasal apa? Kerana dia antara maksud perkara yang dibenarkan dan dituntut. Maknanya apa? Kita mentadabbur makna Al-Quran itu dituntut atau tak dituntut? Dituntut. Jadi apa yang membantu kita mentadabbur makna Al-Quran, maka itu dibenarkan kita untuk mencari. Seorang ni baca punyalah laju. Bila kita nak baca faham tadabbur dia tu, tak boleh. Tak boleh nak kejar laju. Kita pun tak solat dengan dia, pergi solat dengan orang lain di masjid lain, yang mana bila kita dengar bacaan dia, kita boleh pun mentadabbur makna Al-Quran waktu dia baca Quran. Jadi itu sebenarnya dituntut. Dituntut apa? Tuntut untuk tadabbur, bukan tuntut untuk pindah-pindah masjid tak. Tapi maknanya, kalau kita pindah masjid kerana mencari bacaan yang memudahkan kita tadabbur, maka dibenarkan. Okey? Dibenarkan. Pasal apa? Pasal mentadabburi makna, mendengarkan Al-Quran adalah perkara yang dianjurkan. Okey? Perkara yang dianjurkan. Baik. Dan kalau mengikut pandangan Syekh bin Baz tadi, pahala yang dengar sama dengan yang baca. Pahala yang dengar sama dengan yang baca. Dan yang dengar tu yang baca dia akan dapat dua kan. Kalau dia dapat pahala dia baca, dia dapat pahala juga sebab orang dengar dia baca. Kan? Kalau 3 orang tengah baca, hak 3 orang ni dapat 10, dia dapat 30. Mana untung mana lagi untung, yang baca ke yang dengar? Yang baca lah. Sebab yang baca boleh seorang je, yang dengar boleh ramai. Jadi kalau dia kongsi pahala, betul lah. Orang yang dengar dapat pahala sama dengan kawan tu baca, kalau dia seorang. Tapi sekarang ni kawan tu baca, dia dapat pahala dah. Orang dengar dia pula baca, dapat 2 kali pahala. Kalau 3 orang dengar dia baca, 3 campur dia 1, dah 4 pahala. Kalau 100 orang, ya salam,
Sebab tu bacalah Quran dengan bacaan yang baik. Okey. Orang dengar dapat 1 sampai 10 juga atas pembah tadi. Dia dapat pahala kongsi sama seperti orang yang membaca. Wal mustami' syarikun lil qari' bi kulli harf. Dia setiap huruf yang qari itu baca, dia dapat pahala seperti mana qari itu baca. Cumanya antara qari dengan dia, mana lebih untung? Baca lebih untung. Pasal qari itu dapat pahala baca, dia yang dengar qari itu baca pun dia dapat pahala. Pasal dia memberi qari, memberi orang tu dengar, orang tu pahala, dia dapat pahala. Jadi kalau 2 orang dengar dia dapat pahala, 3 orang dengar pun dia dapat pahala 3 orang, 4 orang dia, tambah lagi pahala dia baca. Yang paling untung adalah qari. Dia berkata, saya untung lagu lain Ustaz. Saya pasang Quran, letak di speaker luar, orang lain dengar. Jadi tetap saja qari tu dah dapat untung. Dia dapat untung dia baca, kamu tolong perdengarkan, dia pun dapat untung, kamu pun dapat untung jugalah. Dalam Quran, dalam istilah agama ni tak ada istilah rugi. Dia one way trading. Dengan Allah Ta'ala ni one way trading je. Tak ada rugi. MLM dia tak ada pernah kena curi pahala. Tak ada. Yang ada digandakan pahala. Kalau orang nak dengar tak apa. Tapi masalahnya lah ni, bila kita pakai speaker luar, orang tak dengar. Orang anggap seperti hiburan. Okay. Dan contoh yang lain juga, kalau orang jadikan Al-Quran sebagai ringing tone. Orang masuk telefon, Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ke tak boleh? Alasan dia, daripada kita letak lagu, baik kita dengar Quran. Kalau kita dengar Quran, setiap kali orang telefon, kita dapat pahala. Alasan tu memang cantik, kau punya alasan. Tapi sebenarnya dia tak termasuk daripada perkara yang dibenarkan dari Al-Quran. Pasal apa? Pasal bila orang tu buat ringing tone, dia bukan nak dengar Quran. Bukti dia pegang Quran, dia pegang telefon, dia stop Quran, dia cakap dengan orang lain. Nah, sedangkan perintah Allah, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Kamu kena dengar dan diam. Ni kamu jadikan Quran ringing tone, bila orang telefon kamu stop Quran, pergi cakap dengan orang lain. Sama tak dengan maksud Quran? Tak sama. Yang kedua, kalau jadi ringing tone ni, tiba-tiba kita duduk dalam tandas, bunyi ringing tone gitu. Bukankah itu penghinaan kepada Al-Quran? Dan yang ketiga, maksud daripada semua tu sebenarnya kita bukan mencari redha Allah pun, melainkan kita nak jadikan dia sebagai ganti kepada ringing tone, ganti kepada muzik. Kita bukan tujuan dia maksud nak dengar Quran. Sebaliknya kita jadikan Quran tu sama nilai dia dengan lagu-lagu yang kita letak sebagai ringing tone. Baik kita cakap angkat, ada orang telefon, baik cakap gitu, tertusah dah. Tak ada kaitan dengan Quran ni. Bila bunyi ringing tone nampak macam cantik dah, tapi sebenarnya realiti dia tidak berlaku seperti mana yang diharapkan. Dan ayat pun tak habis. Ringing tone tu ayat tak habis, kita pun dah stop. Kalau orang tu letak awal, Quran apa berhenti awal. Tak ada mana je Al-Quran nak jadi ringing tone. Dan tak sempat tadabbur pun, kita tak mikir pun tentang makna ayat. Kita hanya mikir siapa telefon. Jadi sebab tu tak payah buat ringing tone lah, tak ada pahala gitu. Nak dengar Quran, buka telefon, pasang MP3, duduk dengar Quran, betul, tak ada masalah. Okay? Dalam kereta dengar, boleh dengar lah kereta. Letak dalam kereta MP3 30 juzuk, sambil-sambil bawa kereta dengar Quran. Ni duduk dengar radio semata-mata. Radio muzik lah, era lah. Radio ke apa lagi? THR Gegar, Hot FM, Panggilan Hangit, macam-macam. Kalau dengar Quran dapat pahala saja-saja. Baik, jadi hadis kita yang ke-10 tadi ialah tentang mendengarkan Al-Quran. Bahagian yang kedua iaitu tentang adab dan hukum. Hadis yang ke-11, kegembiraan sahibul Quran.
sahib Al-Quran. Sahib ni sahabat Al-Quran. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa fi ithnataini rajulun 'allamahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lahu faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal wa rajulun ataahu Allahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi faqala rajulun laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Rawahu Al-Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak diperbolehkan hasad kecuali dalam dua perkara. Dua hal, dua keadaan. Tidak boleh hasad dari dua hal. Hasad ni apa? Dengki ya, cemburu. Hasad ni adalah dengki. Iri hati. Tapi dalam bahasa hasad ni sebenarnya, kalau hasad yang sebenar-benar hasad adalah mengimpikan nikmat yang ada pada orang lain itu hilang. Tapi yang disebut di sini dipinjam dari sudut bahasanya sahaja. Okey. Kita yang sebenarnya adalah mungkin dia ada cemburu ataupun dia berlumba-lumba dalam kebaikan. Tidak dibolehkan hasad kecuali dalam dua hal, iaitu seorang yang dikurniakan oleh Allah Al-Quran sehingga dia membacanya, dalam kurungan dia sebut salat dengannya, tak kisahlah salat baca dalam salat ke baca di luar salat ke, sehingga dia membacanya ana al-laili wa ana an-nahar, di pertengah malam dan di pertengahan siang. Makna baca siang malam. Ada seorang tu dapat Quran, dia baca siang pun baca, malam pun dia baca. Okey. Kemudian sampai tetangga yang mendengarnya, jiran dia dengar. Jiran dia dengar. Jadi ni antara hadis yang ada isyarat di dalamnya bagaimana cara membaca Al-Quran. Quran ni bukan baca dalam hati macam orang baca paper. Ada orang baca Quran macam tu. Dalam hadis ni dan juga hadis-hadis yang lain menunjukkan bacaan Quran ni kena dengan suara. Dengan suara sehingga jiran boleh dengar dia baca Quran. Sehingga Nabi SAW, Abu Jahal datang curi dengar Nabi solat malam, dengar bacaan Al-Quran. Padahal Nabi sedang solat pun. Jadi sifat bacaan Quran ni bukan baca dengan hati, tetapi baca dengan suara. Sebab lah ni ramai orang dia baca Quran, dia baca translation, dia rasa dia dah baca Quran. Dia tengok ayat Quran, dia baca tu, dia rasa dia baca Quran. Tak, Quran ni dia baca dengan lisan, baca dengan suara. Kena sebut Alhamdulillah. Kalau macam boleh tak kita solat Allahu Akbar? Nah, kata baca Fatihah, baca dalam hati. Tak boleh, Quran tak boleh macam tu. Okay? Quran mesti dibacakan. Jadi ni dalam hadis ni ada isyarat sebab apa? Sebab dia kata jiran dia dengar. Maknanya kuat jugalah bacaan tu. Bukan baca Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Sampai kalau jiran boleh baca, boleh dengar, makna dia memang baca sungguhlah kuat. Bukan nak tunjuk, tapi itulah antara cara kita menguatkan hafalan. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara cara nak menguatkan hafalan ialah baca Quran kena dengan suara yang jelas. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita murajaah begitu. Pasal dia lagi kuat di banyak masa. Tapi kadang-kadang kita bagi rasa malu lah, rasa tak nak lah. Tambah tu iblis mari. Tak boleh, nanti riak dan sebagainya. Jadi dia pun suruh kita baca slow, lama-lama kita pun merena waktu tak baca Quran. Wal'iyadzubillah.
Ya, kita berlindung dengan Allah daripada gangguan iblis dan syaitan bila baca Quran. Jadi orang lelaki tu kata, kalaulah aku diberikan seperti mana yang diberikan kepada fulan, nescaya aku akan melakukan apa yang dia lakukan. Orang ni cemburu, dengki kepada ahli Quran. Jadi hadis Nabi kata, tidak dibenarkan cemburu kecuali dalam dua keadaan. Jadi pertama ialah cemburunya kepada seorang lelaki yang ahli Quran. Yang kedua, kemudian seseorang yang diberikan kurnia harta oleh Allah sehingga dia dapat membelanjakannya pada kebenaran. Lalu orang pun berkata, seandainya aku diberikan kurnia sebagaimana si fulan, maka aku akan melakukan sebagaimana yang dilakukan. Yang cemburu kepada harta. Ya ke cemburu kepada harta? Tengok orang tu kaya, aku nak kaya juga. Nabi SAW tak sebut cemburu kepada harta ni. Bukan cemburu kepada harta, cemburu kepada amalan orang tu dengan harta. Mana dia tengok orang kaya tu yang bersedekah, dia cemburu kepada sedekahnya, bukan cemburu kepada kekayaannya. Kita hari ni cemburu kepada sedekah ke cemburu kepada kekayaan? Kalau kita cemburu kepada sedekah, kita tak tunggu dia kaya seperti mana orang tu kaya. Kita ada duit pun kita boleh sedekah. Aku cemburu lah tengok orang tu, dia sedekah 1 juta, Allah Akbar, banyaknya piti. Tapi aku tak mampulah. Cuma aku mampu dalam RM10 je. Jadi kita bagi sedekah RM10. Pasal apa? Yang kita cemburu adalah sedekahnya. Lalu kita kata, kalau aku kaya macam dia, aku akan bagi seperti mana dia bagi. Pasal apa? Cemburu kepada amalannya. Kita lah ni cemburu kepada kekayaannya. Jadi silap, bukan cemburu pada kaya. Boleh cemburu kepada orang kaya, tapi cemburu pada amalannya. Pasal orang kaya dapat sedekah, dapat bayar zakat, dapat pergi haji, dapat bantu orang miskin, dapat bengkok sekolah, dapat taja pelajar tahfiz. Banyak amalan-amalan yang dia boleh buat bila ada harta. Jadi kita boleh cemburu orang macam tu. Aku tengok ke dia jealous. Pasal apa jealous? Sebab dia boleh buat amalan banyak dengan harta dia. Kalau aku kaya macam dia, aku akan buat sama seperti dia. Ni baru dibenarkan. Kalau semata-mata kerana kaya, tak boleh. Okay. Pelajaran dari hadis ini, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Pelajaran yang pertama, rasa dengki atau iri yang tercela adalah berangan-angan agar Allah menghilangkan nikmat saudara kita yang Muslim. Dan ini adalah sifatnya orang Yahudi. Pernah kita sebut dalam kuliah siri di Baitus Salam tentang bahaya dengki ni. Jadi dengki ni salah satu daripada sifat Yahudi yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kuffaran hasadan. Mereka ni kufur dan hasad. Wadda kathirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Ramai orang ahli kitab Yahudi dan Nasrani ni bercita-cita kalaulah kamu orang Islam ni jadi kufur juga. Pasal apa? Hasadan min indi anfusihim, kerana mereka dengki terhadap kamu. Dia dengki. Dia nak jadi pengikut Rasul akhir zaman. Tapi oleh kerana Nabi Muhammad, jadi dia tak boleh ikut. Sebab dia bukan Yahudi. Jadi dia jadi kufur. Dia pun cita-cita kalau kita pun kufur kepada Nabi sebagaimana dia. Ini dengki. Sifat ni sifat yang tercela. Jadi asal sikap dengki ni adalah tercela. Okay? Asal pada sifat dengki ni tercela. Dan dia merupakan sifat Yahudi. Kemudian rasa dengki dan iri yang terpuji biasa disebut ghibtah. Ghibtah. Dengki dari sudut bahasanya saja. Tapi sebenarnya dia adalah ghibtah. Ghibtah ialah kamu berharap mendapatkan nikmat sepertinya tanpa berharap nikmat itu Allah hilangkan darinya. Ghibtah. Cemburu kan? Bahasa kita cemburu. Aku nak juga sama macam dia.
Kalau dengki ni dia dia benci dan dia sifat jahat. Sifat dengki ni jahat. Dia mengimpikan nikmat orang tu hilang. Dia tengok orang tu cantiknya muka dia. Aku minta kalau dia kena langgar kereta pecah muka dia, kena asid dan sebagainya. Tu. Dia jenis orang dengki tu macam tu. Dia tengok orang kaya naik kereta, aku minta kalau kereta dia tu biar berlanggar aksiden, mati jatuh gaung. Tu hati yang dengki, jahat. Kalau orang dapat hidayah, aku dah minta dia pun jadi lepas ni kufur, masuk neraka. Contoh, dia cita-cita nikmat orang tu hilang. Tu dengki yang sebenar-benar. Tapi kalau ghibtah ni ialah dengki yang kita tak berharap pun orang tu hilang nikmat dia. Okey. Jadi dari bab dengki ni dia sebut ada 3 keadaan. Ni 3 keadaan. Keadaan pertama, orang yang dia dengki dan dia tidak bercita-cita nikmat orang tu hilang. Yang ni tidak mengapa. Tak ada mengapa. Yang kedua, kalau dia dengki ada cita-cita godaan supaya dia seronok kalau nikmat orang tu hilang. Tapi dia tak layan rasa ni. Dia cepat-cepat hindarkan. Dia kata tak apalah, biarlah dia dapat nikmat pun tak apa. Orang ni pun tidak berdosa lagi. Pasal apa? Sebab dia berusaha lawan rasa dengki dia. Yang berdosa ialah sifat dengki yang buruk. Dia memang bercita-cita. Dan nikmat ni, kata dosa ni, walaupun nikmat orang tu tak hilang, dia dah dapat dah dosa. Pasal apa? Sikap hasad yang ada pada dirinya telah berlaku walaupun cita-cita dia lagi belum berlaku, tercapai. Dia cita-cita orang tu hilang nikmat, tapi nikmat orang tu tak hilang. Tapi dia rasa dengki dia tu sudah pun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama tu kita panggil ghibtah. Dia tak mengharap orang tu hilang nikmat, cuma dia nak juga sama macam nikmat tu. Okey. Sebagaimana Allah Taala sebut, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka yang demikian itu hendaklah orang berlumba-lumba. Allah Taala suruh saling bersaing, berlumba-lumba untuk kebaikan. Fastabiqul khairat. Jika itu untuk urusan dunia maka dibolehkan. Dan apabila untuk urusan ketaatan kepada Allah maka lebih disenangi atau lebih dianjurkan. Kalau dalam urusan dunia, ghibtah ni pun tak apa. Apatah lagi dalam urusan akhirat. Cuma kalau dia dengki dalam bab urusan akhirat ni beratlah. Macam mana dengki urusan akhirat? Yahudi tak dia. Ni kalau orang buat amal, dia sekak pula orang buat amal. Dia dengki. Orang ngajar, dia tak boleh tengok orang ngajar tu. Dia dengki orang ngajar. Dia sekak orang tu ngajar. Sebab orang tu ramai follower, orang tu ramai pengikut, ataupun sebab orang tu mula membawakan hadis-hadis sahih yang dia ni pula tak ada hadis-hadis sahih ataupun bahasa bangkari je banyak. Jadi dia dengki, dia repot kau pejabat agama, dia repot orang tu sehingga akhirnya orang tu dihalang daripada mengajar. Sebagai contoh. Okey. Jadi tu dengki. Kalau dia betul ghibtah ni tak. Ghibtah ni dia dengki, tapi kalau orang tu baca hadis, kamu pergi belajar hadis juga. Belajar sampai dapat hadis yang sahih. Akhir sekali kalau nak berlawan, bertembung, jadi diskusi. Macam ada seorang ustaz tu, bila mula-mula dia belajar, dia mengajar hadis tu, mengajar ni, tapi lama kelamaan orang duk kata-kata dia tak guna hadis sahih dan sebagainya, ataupun dia perlu baca kitab hadis, mengajar. Dia pun belajar hadis, akhir sekali dia review balik semua kuliah-kuliah dia sebelum ni. Sebab apa? Dia mendapat faedah daripada sifat ghibtah tadi. Jadi kalau bersaing macam tu tak apa. Isu kalau dengki mendengki dalam bab agama ni bukan ghibtah. Dia memang hasad. Dia tak nak orang lain mengajar, dia tak nak orang lain tu, dia sekak orang tu, dia tutup sekolah ni pasal apa? Dia tak nak orang tu belajar. Tapi kalau tak nak tu dengan sebab hujah, tak apa, ni tak. Dia tak boleh datangkan hadis. Orang datangkan hadis sahih, orang tanya mana hujah kamu? Dia tak boleh datangkan hadis sahih, dia pun kata macam-macam. Itu bukan ghibtah, tu dah dengki.
menghalang orang daripada jalan ilmu. Jadi dalam urusan dunia ghibtah ni tak apa, dalam urusan akhirat apatah lagi. Ghibtah ialah kita bercita-cita mendapat nikmat seperti mana orang tu dapat, tanpa kita mengharap nikmat yang ada pada fulan itu hilang. Orang tu dapat naik pangkat, kita pun kerja keras untuk dapat naik pangkat juga, tak apa. Orang tu rajin mengaji ilmu, dapat 10A, kita pun nak belajar sampai dapat 10A juga, tak apa. Tapi jangan pula kita pergi sembunyi buku dia, aku biarlah, aku dapat nombor 1, dia dapat nombor 40. Pasal apa? Aku sembunyi buku dia. Yang tu dengki nama dia. Okey. Makna yang ketiga, faedah ketiga, makna dari hadis di atas bahawa seseorang tidak boleh iri atau cemburu dalam hal apapun kepada orang lain kecuali dalam dua hal. Yang pertama, seorang yang diberikan kemudahan untuk mempelajari dan mengajarkan Quran dan senantiasa membacanya di pagi dan di malam hari. Yang kedua, seorang yang Allah berikan harta kemudian dia menginfakkan hartanya dalam kebaikan dan kebenaran. Hadis ke-12 nanti itu 11. Okey, ada sedikit syarahan. Tengok dalam ni, dek. Waqafatun ma'a hadis la hasada illa fitnatain. Okay. Beberapa faedah yang ada dalam hadis ini. Hadis ni makna dia cukup besar, ya. Kita katakan tadi istilah ghibtah. Ghibtah. Kemudian yang ada dalam hadis ni ialah fadlul qada'i bainan nas. Okey. Wa annahu mimma yahsudu alaihi al-mar'u idza wuffiqa liqada'i bil haqq. Dalam agama kita dibenarkan cemburu kepada kelebihan dalam agama. Seperti mana cemburu kepada orang belajar Quran, belajar sunnah. Ni cemburu ni bukan cemburu kepada nikmat macam kita sebut tadi, tapi dia cemburu kepada kelebihan amalan. Sebab apa? Sebab bila dia dengar orang baca hadis, man salaka tariqan yatlubu fi, atau ya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bi tariqan ilal jannah. Malaikat pula meletak sayapnya, ikan di laut pun, burung di udara pun beristighfar kepadanya. Jadi bila dia dengar fadilat-fadilat ni, dia pun nak jadi orang alim juga, belajar ilmu. Dan ini dari satu sudut yang lain, ada anjuran lah daripada Nabi. Kita kena berdeki tengok orang. Bukan sekadar boleh, ni ada anjuran. Cemburu dalam kebaikan. Maknanya, bila kamu tengok orang ada ilmu, kena ada rasa cita-cita, aku nak jadi macam dia juga. Kita lah ni kadang-kadang bila tengok orang lain ada nikmat, kita tak kata macam tu. Kita kata biarlah, dia ni dapat nikmat dia, aku ni setara ni tak apa. Tak ada rasa cemburu kepada kenikmatan, tak ada cemburu kepada ilmu. Kita tengok orang solat malam, kita tak cemburu nak solat malam. Kita tengok orang ngaji Quran, kita tak cemburu nak ngaji Quran. Tapi bila kita tengok orang ada harta, kita cemburu kepada harta. Maknanya kita dalam hati kita ni cinta dunia tu lebih lagi daripada cinta akhirat. Pasal apa? Sebab kita tak cemburu kepada nikmat akhirat. Sebaliknya kita cemburu kepada nikmat dunia. Berat tu macam kata atas batai hidung sendiri. Kita muhasabah lah. Kalau mana-mana kita ni, kita tengok nikmat yang ada, kalau nikmat akhirat kita tak cemburu, tiba-tiba kita cemburu kepada nikmat dunia, maka kita bimbang dalam hati kita sebenarnya dunia menguasai lebih daripada cinta akhirat. Allahul musta'an. Okey. Dan fadlul ghaniyyi syakir, kelebihan yang ada dalam tersebut ialah kelebihan orang kaya yang bersyukur. Jadi kesyukuran yang tu kita cemburukan. Kerana kelebihan orang kaya ni dia banyak. Sebaik-baik harta, ni'ma bil mali salih lirrajulis salih.
Sebaik-baik harta ialah berada pada lelaki yang soleh. Harta yang baik duduk pada lelaki yang soleh. Maknanya bila ada harta dia gunakan kepada kebajikan dan sebagainya. Sebab Islam pun perlu kepada harta. Kita ada amalan-amalan berkait dengan harta. Jadi dalam dakwah pun perlu kepada harta. Jadi kena jaga channel kita tu, hati kita tu nak kepada harta tapi kerana urusan akhirat. Bukan nak kerana harta tapi sebab urusan dunia. Jangan. Okey. Dan dalam hadis ni juga ada kelebihan niat amalan. Amalan ni kan juga dikatakan amalan hati. Antara amalan hati ialah cemburu kepada kebaikan. Betul lah. Sebab Nabi SAW sebut gitu, tidak boleh cemburu kecuali dua. Berarti cemburu yang dibenarkan ni ada pahala ke tak ada pahala? Cemburu yang dibenarkan ni, ghibtah ni ada pahala ke tak ada pahala? Jawapannya ada. Dia termasuk daripada amalan dengan niat. Kalau orang bercita-cita nak dapat apa tersebut, dia tak dapat pun dia tulis dah pahala baginya. Betul tak? Termasuklah juga rasa cemburu tu. Jadi bila kita tengok orang infak, aku nak infak juga, kita cemburu, Allah Ta'ala bagi dah pahala kita. Kalau kita tengok orang ngaji Quran, kita cemburu, aku nak ngaji dengan Quran, maka Allah dah bagi dah pahala. Pasal apa? Sebab cita-cita kita tu sebahagian daripada amalan hati. Okey? Seperti mana dalam hadis Nabi SAW sebut, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang minta kepada Allah nak mati syahid dengan betul, dengan jujur, Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan syuhada walaupun dia mati di atas pembaringannya. Ataupun dia mati di atas pembaringannya. Jadi ghibtah ni termasuk dari amalan hati. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Habis hadis yang ke-12. Ke-11. Adapun hadis yang ke-12, yakni bagaimana bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat Nabi baca Quran ni macam mana, yang ni kita sambung nanti. Kita sambung pada minggu hadapan, insya-Allah. Kita nak tahu juga macam mana Nabi baca Quran. Dan dalam minggu depan juga ada hadis yang ke-13 ni tentang qadar bacaan dia. Qadar bacaan tu batas waktu nak untuk mengkhatamkan Quran. Berapa jarak dia? Sahabat-sahabat dulu siapa pun kat Nabi kena slowkan sikit, laju sangat baca. Kita ni kena suruh pelaju pasal cepat sangat baca. Nanti kita akan pasal slow sangat kita baca. Nanti kita bahas pada minggu hadapan. Insya-Allah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kita tulis sini. Okey. Berapa bulan ini? 10 bulan 8. Siri yang ke? Okey. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.